Sebab itu filem yang bagus adalah di dalam filem itu ada cerita kita. Dan sirah adalah filem yang bagus. Sebab segala yang ada 23 tahun Rasulullah ada masalah kita. Masalah kita sebagai seorang anak, Rasulullah sebagai seorang anak. Masalah kita sebagai seorang ayah, Rasulullah sebagai seorang ayah. Masalah kita sebagai seorang suami, Rasulullah sebagai seorang suami. Masalah kita sebagai seorang pemimpin, Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Masalah kita sebagai seorang komander, sebagai seorang CEO, Rasulullah sebagai seorang CEO, sebagai komander kepada peperangan. Semua situasi Rasulullah ada dalam hidup anda. Jadi itu nombor satu. Dan yang kedua, setiap cerita di dalam Al-Quran, ini kesimpulan surah Yusuf, dia duduk kat ujung sekali. Setiap cerita di dalam Al-Quran bukan hanya untuk Rasulullah. Kalau kat sini alaika, sekarang bukan lagi laqad kana fi qasasihim ibratun. Setiap kisah di dalam Al-Quran bukan hanya untuk Rasulullah. Quran turun untuk anda, walaupun diturunkan kepada Rasulullah, tetapi ia adalah untuk anda melalui Rasulullah. Baki lagi, hanya orang-orang tertentu sahaja akan mendapat manfaat daripada cerita Nabi Ibrahim. Contohnya Nabi Ibrahim. Bukan semua orang akan mendapat ibrah ataupun pelajaran daripada sesuatu cerita. Hanya yang ada kualiti ulil albab akan mendapat pelajaran daripada cerita di dalam Al-Quran. Maknanya ulil albab dia bermaksud uli yang memiliki albab jamak kepada lub, yang memiliki akal yang jernih. Lub artinya akal yang jernih, tidak ada pengaruh hawa nafsu. Dia seorang yang tenang dalam berfikir. Artinya setiap cerita di dalam Al-Quran, kalau anda renung, kalau anda fikir, anda tengok dengan teliti cerita itu dari huruf ke huruf, dari kalimah-kalimah, dari ayat ke ayat, anda akan mendapati ia memberikan anda jawapan kepada masalah anda. So, dua ayat ini menjadi kunci, password kepada anda memahami kisah Ibrahim dengan betul. Okey. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, mari kita tengok sekejap gambaran 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Sebab apa? Banyak surah tentang para nabi, termasuk Nabi Ibrahim. Allah ceritakan ketika Nabi belum berhijrah. Kenapa agak-agak anda? Banyak cerita Nabi diturunkan kepada Nabi ketika Nabi belum berhijrah. Rasa-rasa kenapa? Kenapa tidak banyak turun dekat Madinah? Dekat Madinah tak banyak cerita para Nabi, cerita mengenai hukum hakam yang banyak yang mesti dilaksanakan. Kenapa? Sebab semua sedia maklum, Nabi menghadapi cabaran sebagai satu pasukan yang tak ada kekuatan, yang tak ada kerajaan, yang tak ada kekuasaan. Dan skrip 13 tahun ini bukan hanya cerita sejarah, ia adalah cerita kita. Bila kita tak ada kekuatan, apa yang perlu kita lakukan? Antara yang perlu kita lakukan, kita memerlukan cerita motivasi daripada orang-orang yang lebih susah daripada kita. Kita sangka kita seorang-seorang yang hadapi musibah ni, tetapi orang sebelum kita telah menghadapi musibah yang lebih hebat daripada kita. Maka kesannya apa? Cara anda memandang musibah akan berbeza. Bila anda dapat tahu ada orang lebih susah daripada anda, tetapi sekarang dia sudah berjaya. Seseorang berjaya dalam bisnes, bila anda bersembah dengan dia, dulu dia cerita kepada anda yang dia pernah menghadapi satu kesusahan. Dan bila anda dengar, oh, dia punya musibah lebih hebat daripada aku, dia pernah bankrupt, tapi sekarang dia sudah berjaya. Apa perasaan anda? Anda akan termotivasi. Jadi tuan-tuan, secara ringkas, Nabi menghadapi cabaran yang paling kritikal pada fasa 3. Fasa 3 kalau anda tengok di sini adalah fasa di mana para sahabat dan Rasulullah sampai ke tahap nyawa mereka terancam. Mereka terpaksa bersembunyi. Mereka terpaksa menghadapi dengan tabah apa yang berlaku. Mereka tidak ada kekuatan. Dan 7 surah yang akan saya bawa kepada anda, 6 daripadanya Makkiyah. Ada 7 surah saya akan kongsikan dengan anda pasal Nabi Ibrahim. 6 daripadanya Makkiyah belaka. Dan majoriti turun ketika fasa 3. Anda tahu tidak fasa 1-nya apa? 3 tahun yang pertama Nabi belum menghadapi sebarang cabaran. Nabi menyampaikan Islam
kepada keluarga dan sahabat yang terdekat. Nabi membina pasukan. Anda kalau kita baca sirah, saya ringkaskan sirah, Nabi mula diperintahkan untuk berdakwah di Kaabah secara publik pada tahun yang keempat. So pada waktu itu Nabi menghadapi cabaran, tetapi cabaran Nabi hanyalah dalam bentuk kata-kata kesal, kata-kata kurang ajar, kata-kata biadab daripada Quraisy. Tabbalak, celaka kamu wahai Muhammad, kamu menghimpunkan kami untuk tujuan apa yang kamu nak sampaikan ini. Sungguh kamu telah mencela tuan-tuan kami, ini kata pula. Tetapi ia hanyalah sekadar kejian dalam bentuk perkataan. Ia hanyalah peperangan mula. Ini fasa 2, peperangan mula. Tetapi fasa 3 mereka mula boycott. Mereka mula menyeksa sampai mati beberapa orang para sahabat. Sehingga Rasulullah kata, sebahagian kamu kena berhijrah ke Habasyah, sebab kamu tidak ada kekuatan untuk melindungi diri kamu. Dan lebih perit lagi, fasa 3 berakhir dengan kewafatan orang-orang tersayang, iaitu Khadijah dan Abu Talib. Dan fasa yang keempat adalah fasa di mana Nabi mula fokus kepada orang lain, tapi masih stay di Mekah. Nabi mula fokus pada orang lain. Siapa? Kepada orang yang menunaikan haji di Mekah. Nabi sasar ke setiap khemah untuk disampaikan Islam. Sebab Quraisy memang dah buat keputusan mereka takkan percaya Rasulullah sampai bila-bila. So Nabi kena stay kat Mekah. Nabi tidak dibenarkan berhijrah lagi. Dan apa yang berlaku kepada Nabi? Nabi mengetuk pintu hati setiap delegasi haji daripada pelbagai negara yang datang ke Baitullah. Semuanya tidak beriman kecuali pintu hati Aus dan Khazraj. Akhirnya mereka lah yang memberi tapak kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Maka 6 daripada 7 surah ini kebanyakannya berada di fasa yang ketiga. Saya harap anda nampak dia punya nature-nya. Cerita Nabi Ibrahim turun di Mekah sebab apa? Satu, nak motivasi Rasulullah. Ibrahim pernah menghadapi ujian yang lebih besar. Dan yang kedua, Quran bukan hanya turun pada Rasulullah, Quran turun untuk Quraisy. Sebab Quraisy selalu kata, kami adalah pemegang kunci Kaabah, kami adalah penjaga Baitullah, kamilah penerus legasi Ibrahim. Maka nampak tak kenapa cerita Nabi Ibrahim banyak turun kepada Rasulullah kat Mekah? Sebab nak bagi tahu, bukan kamu sebenarnya wahai Quraisy, kamu bukan penerus legasi Ibrahim, kamu kotorkan legasi Ibrahim. Ibrahim yang sebenar adalah Ibrahim yang memperjuangkan tauhid, bukan mengadakan berhala di Kaabah. Dia bangunkan Kaabah, kamu mengadakan berhala-berhala di sekeliling Kaabah. So cerita Nabi Ibrahim diturunkan untuk memberitahu kepada Arab Quraisy. Arab Quraisy selalu berbangga dengan keturunan mereka. Mereka hafal keturunan, lalu mereka menisbahkan mereka lah penerus kepada legasi Ibrahim. Allah Ta'ala bawa cerita Nabi Ibrahim sebagai pejuang tauhid kepada Rasulullah. Bila Nabi mention kepada Quraisy, barulah Quraisy tahu mereka sebenarnya telah salah dalam dakwaan mereka. Itu kat Mekah. Tetapi anda akan mendapati cerita Nabi Ibrahim paling banyak juga disebut di dalam surah Baqarah. Kenapa surah Baqarah turun kat Madinah, bukan kat Mekah? Sebab apa? Dekat Madinah Nabi menghadapi satu lagi kaum yang dalam kitab diorang menyebut pasal Ibrahim, Yahudi. Mereka tahu pasal Nabi Allah Ibrahim AS. Kitab mereka beritahu pasal Nabi Ibrahim AS. Dan mereka tidak boleh menerima Rasulullah sebab Rasulullah bukan daripada keturunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Bani Israel ini adalah mereka yang daripada keturunan Israel. Israel adalah gelaran kepada Nabi Yaqub. Israel, hamba di malam hari, ia adalah gelaran kepada Nabi Yaqub. Tiba-tiba para anbiya begitu ramai daripada keturunan Bani Israel, tiba-tiba Rasulullah daripada keturunan bukan Bani Israel. Mereka Yahudi ini, mereka Bani Israel, mereka cucu cicit keturunan daripada Nabi Yaqub, daripada 12 orang anak-anak Nabi Yaqub. Itu namanya Bani Israel. 12 adik-beradik Yusuf AS. Daripada itu keluarnya keturunan Bani Israel, dan para anbiya majoriti daripada keturunan ini.
So mereka tak boleh terima Rasulullah sebagai Rasul sebab dia bukan daripada keturunan mereka. Sedangkan bila mereka baca kitab, semua sifat yang ada pada Rasulullah ada dalam kitab dia orang. Cuma ia bukan daripada line dia orang, bukan daripada garisan dia orang, dia tak diterima. Lalu cerita Ibrahim banyak sebut di dalam Baqarah. Juga ada dalam surah-surah Madaniyah untuk membenarkan Rasulullah sebagai seseorang yang telah diberikan tauliah, seolah-olah macam tu lah, diberikan tauliah untuk meneruskan nasab keturunan para anbiya yang telah berakhir dengan Nabi Isa, sekarang berpindah pergi kepada Bani Ismail, cucu cicit kepada Nabi Ismail bin Ibrahim, bukan lagi cucu cicit kepada Nabi Ishaq. Cuma Yahudi tak diterima. Jadi tuan-tuan, saya harap anda nampak apakah hikmah cerita Nabi Ibrahim sangat banyak di dalam Al-Quran, Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah sebab apa? Ulang balik. Sebab Nabi memerlukan motivasi daripada orang yang ditimpa musibah dengan lebih hebat. Macam kita juga. Yang kedua sebab apa? Quraisy kata mereka penerus legasi Ibrahim. So cerita Nabi Ibrahim membersihkan Nabi Ibrahim daripada apa yang mereka dakwakan. Madinah kenapa turun cerita Nabi Ibrahim? Sebab Yahudi tak percaya kepada Rasulullah sebagai penyambung keturunan kenabian Nabi Ibrahim. Jadi itu antara kesimpulan kenapa cerita Nabi Ibrahim ada di dalam surah Makkiyah dan Madaniyah. Baik tuan-tuan, mari kita memulakan pengembaraan kita di dalam cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebelum saya pergi kepada surah-surah yang berkenaan, dia ada berapa surah? 7 surah. Saya akan bawa anda cerita Nabi Ibrahim dan saya telah susun ikut kronologi. Dan saya nak beritahu anda, cerita Nabi Ibrahim banyak dalam Quran. Kita tak mampu pergi pada semua. Tetapi saya dah penting mana yang boleh menunjukkan setiap babak-babak penting baginda. So, bukan hanya 7 surah pasal Nabi Ibrahim. Ada banyak cerita pasal Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Cuma kita petik daripada 7 surah sahaja sebab cukup dengan 7 surah ini untuk anda mendapat gambaran pasal Nabi Allah Ibrahim AS. Okey, sebelum saya pergi kepada surah yang pertama, iaitu surah Maryam, jangan lupakan saya untuk menerangkan kepada anda sepintas dari perjalanan Nabi Ibrahim. Saya ringkas. Semua ada? Gambar rajah perjalanan Nabi Ibrahim. Okey, saya tunjuk pada anda sepintas lalu. Okey. Di dalam Al-Quran, nampak macam complicated sikit sebab bukan mudah nak buat dalam satu gambar. Di dalam Al-Quran anda akan mendapati perjuangan Nabi Ibrahim bermula daripada zaman kanak-kanak. Nabi berdakwah kepada ayahnya sendiri. Dan siapa nama ayahnya di dalam Al-Quran? Azar. Dan beliau telah menjadi Nabi pada usia muda. Orang yang terdekat dengan beliau adalah ayahnya. Maka kita akan pergi pada surah Maryam terlebih dahulu. Kita akan tengok bagaimana cara baginda menyantuni ayahnya. Dan setiap cerita ini kita kena ingat 2 password tadi. Satu, ahsan, mesti ada kaitan dengan Rasulullah. So kita kena tahu apa sebenarnya motif surah Maryam sampai ada cerita Nabi Ibrahim. Yang kedua, mesti ada ibrah untuk kita. Ahsan untuk Rasulullah, ibrah untuk kita. Itu 2 password yang kita lalu tadi. So kita akan tengok, rupanya cerita dakwah kepada ayah ni ada cerita kita sebagai seorang pendakwah. Apa yang patut kita pelajari kepada bapa ni? And then anda akan nampak Nabi memulakan pula dakwah dengan nada besar. Bila ayah tak terima, Nabi meneruskan misi kepada peringkat yang lebih luas, namanya kepada kaumnya. Dan surah yang akan kita pilih surah Al-An'am bagi menggambarkan kebijaksanaan Nabi Ibrahim. Macam mana jeniusnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan tauhid kepada kaum yang menyembah berhala dan menyembah objek-objek di langit. And then kita akan pergi kepada keberanian seorang anak muda ini. Bila ayah tak dengar, kaum tak dengar, Ibrahim punya sasaran seterusnya adalah
seseorang boleh mengubah ayahnya dan boleh mengubah masyarakatnya, siapa lagi kalau bukan ahli politik. Dan